وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu pada malam ini dalam Bahasa Arab Santai Edition. InsyaAllah kita nak sambung perbincangan kita melihat kepada asas dalam bahasa Arab. Dan insyaAllah kita nak sambung pada pembelajaran yang sebelum ini kita berhenti sebentar. Okey. Kita dah bincang sebelum ini tentang bilangan, iaitu mufrad, musanna dan juga jamak. Satu, dua dan juga banyak, yang ada bukan saja dalam bahasa Arab tapi dalam bahasa kita pun lah, kan. Cuma mungkin sedikit perbezaan daripada sudut bahasa Arab, dia mengasingkannya mengikut gender. Ada maskulin dan juga feminin. So itu ada sedikit perbezaan daripada sudut tanda untuk perkataan yang tertentu, kan. Contoh, kalau untuk musanna, kalau untuk muzakkar ataupun maskulin adalah alif nun. Untuk muannas juga ialah alif nun. So okey, dia sama. Untuk musanna, kedua-duanya adalah sama. Begitu juga untuk benda, sama, alif nun baris bawah juga. Baik. Adapun untuk jamak, dia sedikit berbeza. Kalau jamak itu untuk lelaki ataupun maskulin, muzakkar, maka tandanya ialah waw nun baris atas. Jika ia untuk muannas ataupun feminin, maka tandanya ialah alif ta. So itu sedikit perbezaan. Adapun nanti ada satu lagi bentuk jamak yang dia tidak ada tanda khusus yang kita sebutkan dia sebagai jamak taksir. Jamak yang tidak ada tanda yang tertentu. Okay, sebab yang ini untuk dua, untuk banyak kita ada tanda tertentu. Dan untuk jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim kita ada tanda. Okay, tapi untuk jamak taksir kita tidak ada tanda. Baik, ini kita telah lihat sebelum ini. Dan kita dah buat latihan juga berkaitan dengan mufrad, musanna dan juga jamak. So hari ini kita nak sambung insya-Allah pelajaran yang keempat, iaitu anwa' al-jamak. Jenis-jenis kata jamak. Baik. Kata jamak bererti lebih daripada dua, sama ada ia manusia, binatang atau benda. Kata jamak dalam bahasa Arab tergolong dalam tiga jenis. Maka pelajaran 4 ini akan bincangkan tentang pembahagian jamak sahaja, yang pembahagiannya pertama, jamak itu adalah untuk sesuatu yang banyak. Dia boleh digunakan untuk manusia, untuk binatang, untuk benda hidup ataupun benda mati, kan? Untuk semua perkara lah, kan? Apa yang boleh dikira, maka semuanya akan ada jamaknya. Bahkan untuk yang tak boleh dikira pun ada jugalah bentuk jamak dia. Tiga jenis. Yang pertama namanya jamak muzakkar salim. Yang kedua jamak muannas salim, dan yang ketiga ialah jamak taksir. Jamak muzakkar salim ini adalah untuk maskulin atau kita guna untuk lelaki. Jamak muannas salim ialah untuk feminin. Ini digunakan untuk perempuan. Okay. Ataupun apa yang berbentuk feminin. Dan kita dah tengok dah muannas ini apa tanda dia, kan. Dia ada ta marbuta, dia alif maksurah dan sebagainya. Yang ketiga ialah jamak taksir. Jamak taksir ni apa? Untuk maskulin ke feminin, dia open. Dua-dua boleh. Untuk maskulin pun ada, untuk feminin pun ada digunakan. So tengoklah perkataan tu apa.
Kan? Contoh, kalau sebut tentang lelaki, kan? Seorang lelaki namanya ialah rajulun. Ni seorang lelaki. Kalau dua orang lelaki namanya rajulani. Kalau ramai lelaki namanya bukan rajuluna tetapi namanya ialah rijalun. Baik. Rijalun ni bentuk apa? Rijalun ini bentuknya adalah bentuk jamak taksir. Jamak yang taksir ni apa? Dia apa? Sesuatu yang terpecah. Dia tidak ada tanda yang khusus. Okay. So, rijal dia adalah bentuk jamak taksir dan dia adalah maskulin. Yang dia adalah dalam bentuk maskulin. So, jamak taksir boleh digunakan untuk maskulin, boleh digunakan untuk feminin. Baik. Macam ni kita nak tahu satu itu dia jamak muzakkar salim ke, muannas salim ke, ataupun dia adalah jamak taksir. Baik. Mudahnya ialah jamak muzakkar salim digunakan untuk orang secara umumnya. Dan jamak muzakkar salim dan muannas salim digunakan untuk orang lelaki dan juga perempuan. Adapun jamak muannas salim, adapun jamak taksir ia digunakan umum selalunya untuk benda-benda kan, selain daripada manusia. Tapi ada tak kategori yang berkaitan manusia yang digunakan? Ada juga. So dia boleh digunakan untuk dua-dua. So nak tahu yang mana satu jamak taksir ini, so itu kita kena tengok pada kamus. Okey. Yang pertama jenis jamak ialah jamak muzakkar salim. Apakah ciri-cirinya? Penambahan waw nun atau ya nun kepada mufrad. Okay. Digunakan untuk manusia lelaki, untuk maskulin. Contoh, muwazzafun. Muwazzafun adalah pekerja ataupun pegawai. Okay. Ini bentuknya apa? Mufrad, satu. Seorang pekerja ataupun pegawai. Muwazzafuna, kita lihat dia ada waw nun kan baris atas di akhir perkataan. Maka ini adalah tanda untuk apa? Untuk jamak muzakkar salim. Waw nun baris atas di akhir perkataan. So kita tahu muwazzafun dia bukan lagi seorang pekerja tetapi dia adalah pekerja-pekerja. Dia ramai. Dia lebih daripada 3 orang. Kan? Dia lebih daripada 3 orang. Betul jamak. Okay. Penambahan waw nun di hujung asalnya adalah pada muwazzaf sahaja. So ini asalnya sampai sini. Okay. Waw nun itu adalah tambahan. Satu lagi, dia boleh jadi penambahannya ialah ya nun. Maka bunyinya akan jadi muwazzafina. Bunyi dia muwazzafina. Okay. Apa tanda kat sini ada? Dia ada ya nun berbaris atas di akhir perkataan. So ini ya nun berbaris atas akhir perkataan. So ini pun sama. Kategorinya apa? Dia adalah jamak. Jamak apa? Jamak ada 3. Dia adalah jamak muzakkar salim. Maka tanda untuk jamak muzakkar salim ada 2. Yang pertama waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Yang kedua ialah ya nun berbaris atas di akhir perkataan. Baik. Kenapa ada 2? Itu nanti pada bahagian nahu kita akan belajar. Yang masuk nahu mudah kan. Pada siang tadi kan. Ini antara yang akan dipelajari. Kenapa dia ya nun, kenapa dia waw nun. Kan? Sedangkan kalau tengok makna sama sebiji, tidak ada beza. So nanti ke depan kita akan belajar reason dia kenapa. So itu yang pertama. So apa pun perkataan kita jumpa ada waw nun baris atas ataupun ya nun baris atas, maka dia adalah jamak
muzakkar salim. Ya. Yang kedua, jamak muannas salim. Namanya ialah jamak muannas salim. Okey, jom. Saya rasa jom kita uh, try tengok dalam Al-Quran. Okey. Sebab kalau kita tak try, so kita tak tahu. Okey. Jom kita tengok pada surah, tengok surah Al-Baqarah. Kita pick je mana-mana Okey. Pada ayat yang ke-70. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Baik. Perkataan lamuhtaduna. Okey. Apa tanda yang ada pada perkataan ini? Kita tengok dia ada waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Maka daripada sudut bilangan dia adalah apa? Dia adalah jamak. Jamak apa? Dia adalah jamak muzakkar salim. Macam mana kita tahu? Kita tengok dia punya tanda waw nun yang berada di belakang itu. Okay. Kita tengok perkataan ini. Okey. Ayat ke-81. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Perkataan khaliduna. Apa tanda yang ada? Kita lihat ada waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Maka dari sudut bilangannya dia adalah jamak, banyak ataupun ramai. Jamak apa? Jamak muzakkar salim. Okey. Kalau saya nak jadikan dia satu lagi, dia akan jadi bunyinya macam mana? Kita ada waw nun satu lagi, apa dia? Walidina. Ya nun. Dia akan jadi bunyinya apa? Dia akan jadi bunyinya khalidina. Pernah dengar khalidina? Ya, pernah kan? Khalidina fiha abada. Kan? Khalidina sama. Di penghujung ayat ke-83. Thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Perkataan mu'riduna. Tanda yang ada, kita ada waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Kita ambil dia lengkap. Waw nun baris atas. Dia bukan waw nun saja. Baris pun kita ambil sekali. Waw nun baris atas di akhir perkataan. Dari sudut bilangan, apakah dia? Dia adalah jamak. Jamak apa? Jamak ada 3. Dia adalah jamak muzakkar salim. Baik. Satu lagi, kalau kita tukarkan dia, dia akan berbunyi apa? Mu'ridina. Mu'ridina. Sama. Banyak adalah bentuk jamak muzakkar salim juga. Penghujung ayat yang ke-89. Fala'natullahi 'alal kafirin. Perkataan al-kafirin. Kat belakang dia ada apa? Dia ada ya nun berbaris atas di akhir. Atas kan. So dari sudut bilangan apa dia? Dia jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Jamak apa? Muzakkar salim. Salim. Kalau kita nak tukar dia satu lagi tu apa bunyi dia? Dia akan jadi Firuna.
Dan qul ya ayyuhal kafirun. So, sama tanda dia. Waw nun baris atas, ya nun baris atas. Kedua-duanya beritahu pada kita maklumatnya apa? Dia adalah jamak Jam muzakkar Muzakkar salim. Salim. Okay, dia adalah ramai. So, kita ada kat sini contoh walil kafirina. Ada lagi ya nun baris atas di ujung. Penghujung ayat yang ke-91 kan. Min qablu in kuntum mu'minina. Kan. Jamak Muzakkar Tanda Salim. dia ada ya nun baris atas akhir perkataan. Dia adalah jamak. Jamak apa? Jamak muzakkar Muzakkar salim. Satu lagi dia boleh bunyi macam mana? Mu'minuna. Mu'minuna. Okay. Penghujung ayat 92. Wa antum zalimun. Tanda dia waw nun baris atas akhir perkataan. So kategorinya ialah Jamak Muzakkar jamak. Salim. Baik, jamak apa? Jamak muzakkar salim. Salim. Satu lagi dia boleh jadi bunyinya ialah Mina. Okay. Itu di antara contoh dalam Al-Quran yang akan kita jumpa. Yang kedua, jenis jamak yang kedua ialah jamak muannas salim. Iaitu tandanya penambahan alif ta kepada mufrad. Tambahan alif ta daripada mufrad yang ada. Baik. Digunakan untuk manusia dan juga selain manusia tetapi khusus untuk perempuan ataupun sesuatu yang berbentuk feminin. Okay. Contoh talibah, talibatun. Okay. Talibatun tengok ujung dia ada ta marbutah. Okay. Pertama, kategorinya apa? Isim, fi'il ataupun harf? Isim. Isim. Macam mana tahu ini adalah isim? Apakah tanda dia? Tanwin. Pertama dia diakhiri tanwin. So kita tahu itu adalah isim. Kemudian dia ada pula ta marbutah. Dan ta marbutah juga tambahan dibagi tahu kita apa? Gender perkataan ini ialah muannas ataupun dia adalah feminine. So kita tahu. Okey. Dan kita tahu juga daripada sudut bilangan berapa orang? Hanya satu saja talibah, maksudnya pelajar. Dan seorang pelajar. Dia jadi talibatun. Talibatun. Baik. Apa tanda tambahan yang ada? Dia ada tambahan alif ta. Asalnya talibah ditambah dengan alif ta. Baik. Alif ta ni tandanya untuk apa? Bagi tahu dia adalah jamak ramai. So talibah seorang pelajar, talibat pelajar. Muallimatun. Okey, muallimatun tanda yang ada kita ada diakhiri tanwin, maka perkataan ini berbentuk isim. Okey. Mufrad musanna jamak ini kan kalau kita letakkan maksud dia kalau kita sebut jamak muzakkar salim, jamak muannas salim dan juga jamak taksir ini dia hanya ada pada isim je, dia tak ada pada fi'il. Dia tak ada pada fi'il, dia hanya ada pada isim sahaja. So dia ada isim yang pertama. Kita tengok dia ada ta marbutah, maka ini adalah feminine. Okay. Daripada sudut bilangan pula dia adalah mufrad, satu sahaja, muallimatun seorang guru. Muallimatun dia dah ada tambahan alif ta. Baik, alif ta. Ta tu ada baris tak? Tak ada. Maksudnya apa? Maksudnya ta tu barisnya ialah bebas. Dia boleh baris atas, boleh baris bawah, dia boleh baris depan. Dia boleh juga tanwin. Dia boleh tanwin atas, dia boleh tanwin bawah, dia juga boleh tanwin depan. Bebas.
Beza dengan jamak muzakkar salim tadi, dia beri tak tanda dekat nun itu? Dia bagi. Di atas. Nun itu baris atas. Dia bagi dah siap-siap. So nun itu kena baris atas. So kalau kita jumpa waw nun ataupun ya nun tapi dia baris bawah, kita terima tak? Ketika itu kita tak terima dulu, kita hold dulu. Betul yang begini. Kita jumpa ya nun dengan waw nun tapi nun itu baris depan. Terima tak? Kita tak terima. Yang kita terima dulu adalah ya, nun, waw nun dan nun itu berbaris. Atas. Atas. So muallimatun, tanda dia adalah alif ta. Okay. Ini adalah tanda untuk jamak dan ia adalah untuk family. Sayyaratun, tanda dia sama di akhir tanwin, maka dia adalah isim. Dari sudut gender dia adalah feminin. Daripada sudut bilangan dia adalah mufrad. So macam-macam maklumat yang boleh kita dapat pada satu perkataan. Sayyaratun, ada alif ta di hujung. Ada alif ta ni dia beritahu kita ini adalah tanda untuk jamak muannas salim. Salim. Sayyaratun ialah kereta-kereta. Sebab tu diletakkan selain daripada manusia. Kan boleh digunakan. Tengoklah pada gender perkataan tersebut. Ustaz, Ya saya. kalau selalunya bila kita identify tu jamak ni waw nun, tapi waw nun baris atas, waw tu sukun. Kita tak sebut waw sukun, ya sukun ni tak apa. Okey. Baik, soalan baik. Waw sukun dan ya sukun ni okey ke? Waw sukun dan ya sukun ni tak perlu. Kan? Kenapa? Kerana dalam tulisan pun kita tak tulis. Contoh kan, dalam Quran perkataan muslimuna. Kan? Bila kita tulis dalam Quran atau tadi kita tengok dalam Quran kan, atas waw itu ada tak sukun? Tak ada. Atas waw tak ada sukun kan. Begitu juga tadi kita jumpa perkataan tadi khalidun kan? Tak ada. Perkataan khalidina contohnya. Khalidina. Ada tak atas ya itu sukun? Tak ada juga. So ini saya pun tak pasti kenapa penulis meletakkan adanya sukun. Sukun diletakkan pada huruf yang untuk dia pertama untuk dibunyikan. Pertama diletakkan untuk dibunyikan. Kerana dibimbangi kalau tak letak sukun kita akan terlepas tak bunyikan dia. So diletakkanlah sukun pada huruf tersebut. Yang kedua, diletakkan sukun untuk nak menghilangkan tugas asal dia. Okay. Contoh, kalau kata alif, waw, ya. Kalau dalam tajwid, dia ini 3 huruf ni dikenal sebagai huruf apa? Mat. Ini adalah mat. Mat tak menerima So, kena baris. panjanglah 2 harakat. Tapi kalau kita jumpa dalam Al-Quran, Quran tulis perkataan ana. Atas alif tu ada sukun. Maksudnya dia jadi 2 harakat ke 1 harakat je? Tak ada. Satu je. Dia akan jadi ana je. Kan contoh ana rabbukum. So kita tak baca ana rabbukum. Kita akan baca ana rabbukum. So sukun itu menjadikan fungsi huruf mat itu tak lagi ada. Maka sepatutnya panjang dia tak lagi dipanjangkan. Sebab itu diletakkan sukun. Adapun untuk ya nun dan waw nun untuk jamak muzakkar salim ini, maka atas waw dan ya itu dia tidak perlu ada sukun pada tulisan dan tidak perlu dinyatakan dalam tanda dia kerana dia tidak perlu. Dia berbeza kan. Kalau kata nanti sebelum ini kita lalu dengan musanna kan. Musanna dia ada tanda alif nun kan, nun tu baris bawah, dan satu lagi dia ada ya nun, nun tu baris bawah, dan ya ini kena sukun. Kenapa ya tu kena sukun? Kerana sebelum ya itu adalah huruf baris atas. Okey, contoh perkataan kitab contohnya kan. Satu kitab adalah kitabun. Kalau 2 kitab dia akan jadi kitabaini. Kitabani ataupun kitabaini.
So diletakkanlah sukun atas ya itu kerana ya tu nak kena bunyi. So diletakkanlah sukun. Tapi kalau ya tu tak perlu bunyi, contoh katakan ba itu berbaris bawah, maka tak perlu diletakkan. Dia jadi kita bina, tak perlu diletakkan sukun atas ya. Itu daripada sudut tulisan lah sebenarnya. Betul dalam tanda kita ambil hanya waw nun baris atas dan ya nun berbaris atas untuk jamak muzakkar. Ustaz, Ustaz. adakah keadaan yang alif waw ya ni bertanda? Alif waw ya dengan waw dengan nun tu, nun baris atas, waw tu ada baris. Adakah keadaan? Sebab bila kita nak identify tu, Ustaz selalu kata, remind us that it is nun baris atas waw sukun. Tak ada keadaan yang waw tu tak sukun, wana. Okey, dan dia adalah jamak muzakkar salim. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kalau jamak muzakkar salim dia akan waw nun dan ya nun. Waw tu takkan ada baris dan ya itu juga takkan ada baris. Takkan ada wana ataupun yana. Tak ada. Kecuali kalau dia bukan jamak muzakkar salim, itu adalah. Kalau bukan jamak muzakkar salim ada. Contoh, tapi nanti bentuknya pun akan jadi beza lah. Contoh kalau mudah lah kan. Tapi sikit berbeza lah. Dalam alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yaqin la tarawun. So itu adalah waw nun dan waw itu baris. La tarawunna, tapi nun itu ada sabdu pula lah, kan. So kalau untuk jamak muzakkar salim tak ada, tapi selain untuk jamak muzakkar salim ada kemungkinan. Boleh tak? Boleh je. Ustaz, mudhari' waw nun ya nun juga kan? Mudhari'. Betul? Betul. Itulah banyak nak dipakai ni. Tadi Ustaz kata alif waw ya mat. Saya dah cakap ada alif waw ya huruf ilah. Kan huruf ilah yang kat sini memang sukun lah all the time. Kalau muzakkar salim yang waw kan sukun ni tak perlu. Sukun ni abaikan. Abaikan. Ustaz yang maknanya waw tu ada sukun. Sepatutnya tak ada sukun ni. Tak perlu. Tak perlu ada sukun. Kalau ikut daripada tulisan pun dia tak tepat. Sebab dalam Quran tak ada tulis waw nun ya nun yang ada sukun. Sebab dalam Rasalan Rosmani pun tak ada letak sukun huruf mat kan. Betul. Betul, tak ada. Kecuali pada perkataan yang memang dia tidak dibunyikan lah, macam tadilah ana rabbukumul a'la tu kan. So dia waktu tu dia tidak dibunyikan mengikut mat dia. Ataupun ada waw yang dia itu bukan fungsinya sebagai huruf mat di situ. Contoh dalam Quran Allah sebutkan dalam awal surah Al-Baqarah kan. Perkataan khalau kan. Khalau. Wa idza khalau ila sayatin. So perkataan khalau itu waw tu ada sukun. Sebab apa? Kerana dia di situ bukan fungsinya adalah untuk mat kan. Fungsinya adalah lain. So ada tak? Adalah. Kan? Ada bentuk yang begitu. Ustaz, betul tak? Dalam perkataan Madin dia matikan huruf mat. Kalau matlin dimatikan huruf mat. Maina kan baru dia ada letak sukun itu. Kalau tak silap saya. Betul. Untuk perkataan yang selain jamak muzakkar salim dia akan ada lah. Tapi ada pun jamak muzakkar salim dia tak ada. Lain daripada jamak muzakkar salim dia akan ada. Dia akan ada. Waw dan ya yang sukun. Adapun untuk jamak muzakkar salim, contoh muwazzafuna ini contohnya kan dia tulis atas waw itu ada sukun. Maka dari sudut tulisan dia kurang tepat. Kerana tulisan dalam Quran semua yang berbentuk jamak muzakkar salim ini dia wawnya itu tidak ada sukun di atasnya dan begitu juga ya. Kita tak pernah jumpa.
Maknanya huruf sebelum waw tu adalah berbaris dhammah kan. Berbaris dhammah, betul. Maknanya mak asli lah. Betul. Sebelum ya berbaris bawah. Kalau ya nun sebelum ya tu berbaris bawah. Betul. Sebab tu dia tak ada sukun, Tak dia ada tanda mat sukun. asli. Okay. Ustaz, Ya, saya. jamak muzakkar ni, Mhm. feminin pun ada juga dalam dia kan? Baik, kalau khusus untuk Quran, maka digunakan, dirujuk kepada muzakkar dan juga muannas, maskulin dan juga feminin. Kalau Quran gunakan contoh orang-orang yang beriman, maka yang masuk dalam tu adalah lelaki beriman dan perempuan beriman juga. Mention satu je. Okay. Umum juga dalam penggunaan orang Arab, kan, kalau dia menyebut kepada contoh hadirin kan, ramai orang, maka jika digunakan perkataan dalam bentuk jamak muzakkar salim juga, kan, ada waktu yang dimaklumi perempuan pun masuk sekali. Tetapi kalau penggunaan biasa tu lebihnya dia akan diasingkan lah, kan, macam kita sebut hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, kan. Hadirin tu laki, hadirat adalah untuk perempuan. Sebenarnya kita akan asingkan lah macam sebutan kita, tuan-tuan dan perempuan, kan. Kita akan asingkan penyebutan itu. Tapi untuk Quran, pada majoriti ataupun kebanyakan tempatnya masuk sekali lelaki dan juga perempuan. So bila Allah sebut wahai orang beriman, masuk lelaki perempuan. Bila Allah sebut orang-orang yang bertakwa, masuk lelaki perempuan, dan seterusnya. Tapi kadang-kadang dia asingkan juga kan? Kadang-kadang diasingkan. Kalau suruhan itu pertama khas untuk lelaki, perempuan tak masuk lah. Kalau khas untuk perempuan, lelaki tak masuk. Dan kalau dia nak highlightkan sesuatu yang penting, maka dia akan asingkan lelaki dan juga perempuan. Contoh macam surah An-Nur, Allah sebutkan qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman, tundukkan pandangan mereka dan jaga kemaluan mereka. Beberapa ayat selepas tu Allah kata wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun, dan katakanlah wahai Muhammad kepada para wanita mukmin, tundukkanlah pandangan mereka dan jagalah kemaluan mereka. Isinya sama, tapi Allah asingkan sebutan tu. Kenapa? So bila dia asingkan, memang dia nak highlightkan benda yang sangat-sangat penting, walaupun perkara itu adalah sama. Baik, ada soalan? Saya buka dulu. Nanti boleh tanya je anytime. Boleh mencelah je, tak apa, tak ada masalah. Saya tak kisah. Kalau saya tengah bercakap, Ustaz nak tanya, silakan je tanya. Kan? Kalau tanya soalan yang belakang tadi pun boleh je. Tak ada masalah. Okay. Bahagian yang ketiga ialah jamak taksir. Berubah bentuk mufrad sama ada dengan pengurangan atau penambahan huruf. So ini jamak taksir. Jamak taksir ni apa? Dia satu yang apa tu? Terpecah. Dia satu yang broken. Dia tak ada tanda yang tetap. Okay. So kalau nak mudah ambil tafsiran jamak taksir ni apa? Dia adalah jamak yang tidak ada tanda yang tetap ataupun tanda yang khusus. Tak ada. Dia tidak seperti jamak muzakkar salim dan juga muannas salim yang tanda dia, kalau jamak muzakkar salim itu je lah waw nun ya nun. Kalau jamak muannas salim itu satu je lah alif ta. Tak ada yang lain. Kalau jamak taksir dia tak ada tanda yang khusus. Digunakan untuk semua, lelaki, perempuan dan juga selain manusia. Kita lihat contoh kitabun. Kitabun. Daripada satu perkataan ni beberapa maklumat kita dapat. Yang pertama kita dapat dia punya kategori besar dia, isim fi'il harf. So tanda dia adalah tanda untuk isim. Daripada sudut bilangan berapa? Satu. So satu kitab. Jamaknya apa? Kutubun. Kutubun. Dia adalah jamak kepada kitab, iaitu kitab-kitab banyak. Kutubun. Faslun, kelas, satu kelas. Fusulun, banyak kelas. Okay. So kita tengok bentuk jamak kutubun, fusulun, ada tak perbezaannya? Ada.
Kan dia ada waw dekat situ. Yang kutubun dia tak ada. Okay. Rajulun, seorang lelaki. Rijalun, ramai lelaki. Imra'atun, seorang wanita. Nisaun, ramai wanita. Qalamun, sebatang pen. Aklamun, banyak pen. So bentuk dia sama tak? Kutubun, rijalun, aklamun, lain. Tak sama. Semuanya adalah lain. Tak ada satu pattern yang khusus ataupun yang tetap. Sebab tu dia tidak di apa sertakan apa tanda dia. Kan cuma sebelum ini kan dalam bahasa Al-Quran kita sebelum ini kita ambil kita ada senaraikan dalam Al-Quran beberapa bentuk jamak taksir yang digunakan. Kan beberapa saya rasa dalam beberapa belas bentuk jamak taksir yang digunakan dan banyaknya perkataannya itu kita pun sudah familiar jugalah perkataannya. So bila bincang tentang Quran dia lebih mudah lah kerana skopnya itu dah tetap. Kan? Kalau sebut tentang bahasa Arab nak bincang tentang jamak taksir memang luas sangat, tak tahu berapa banyak bentuk yang ada. So kita nak apa summarizekan ataupun nak listkan tu dia tak boleh sebab terlampau banyak. Tapi kalau Quran dia mudah insya-Allah. Okey. So ini awal dulu. 3 kategori untuk jamak iaitu jamak muzakkar salim, jamak muannas salim dan juga jamak taksir. 3 pembahagian ini. Baik. Kita teruskan penggunaan waw nun dan ya nun pada jamak muzakkar salim adalah mengikut situasi ayat. Okay. Ini dia share lah kan kenapa ada waw nun dan juga kenapa ada ya nun dan mungkin di awal ini kita tak tahu pun tak apa, tak ada masalah sebab kita belum lagi nak belajar lagi. Kenapa sebab dia? Kan? Itu nanti bila kita mula belajar nahu, kan? Kita mula nak belajar tentang baris atau perubahan yang berlaku pada perkataan tu, waktu tu barulah kita tengok pada bahagian ini. Tapi untuk awal ni kita ambil tu je. Jamak muzakkar salim tanda dia adalah waw nun baris atas dan juga ya nun berbaris atas. Di sini dia cuma terangkan je kenapa al-muwazzafun di sini. Kan? Kerana dia adalah pelaku. Kan? Sini al-muwazzafun kerana dia adalah subjek. Ini yang belajar nahu pagi tadi dia dah start dengar lah benda-benda ni. Kan? Ra'aitul muwazzafina. Kenapa jadi ya pula? Ya nun kerana dia adalah objek. So itu kemudian nanti kita belajar. Yang sekarang kita ambil itu sahaja waw nun dan juga ya nun. Penambahan alif ta pada jamak muannas salim adalah selepas digugurkan ta marbutah pada kata mufrad. Contoh jami'ah. Okey. Daripada jami'ah ini macam mana nak jadikan dia jamak muzakkar salim, jamak muannas salim nak tambahkan alif ta? So, caranya buang dulu ta marbutah barulah tambah alif ta itu. Jadilah jami'ah. Dia bukannya tambah alif ta dengan ta marbutah jami'atatun. Ini salah. Takkan salah. Dia kena buang ta marbutah itu kemudian barulah tambah alif ta. Okay. Untuk kita, kalau kita nak apply ini kepada Quran, mudah dah sebab perkataan tu dah siap. Kita tinggal cari dia punya tanda sahaja. So insya-Allah tak ada isu tentang perkara ini. Kata jamak selain manusia disebut ghair aqil, dianggap sebagai mufrad muannas. Disebutkan hadhihi kutubun nafi'ah. Ustaz kalau dia kata jami'ah, itu semua lah. Yang mana? Ni, atas ni. Ni kalau Kalau jami'ah kesemuanya. kan. Betul. Dia daripada ru'u yang sama. Ru'u yang sama. Tanwin kan. Ain tu tanwin lah. Dia boleh jadi jami'un, jami'an, boleh. Ru'u dia sama berkumpul. Ni jami'ah maksudnya universiti. Jami'un keseluruhannya. Kalau masjid kan, kalau di kebanyakan negara Arab dia tak panggil masjid ataupun musalla, dia panggil jami'. Kalau kita nama kat tempat kita masjid jami'. Jami' itu nama masjid itulah kan. Tapi untuk negara Arab kebanyakan
negara Arab menggunakan masjid itu sebagai jami'. So kalau kita nak tanya mana masjid, kita tanya ainal jami'. Ainal jami'. So dia akan beritahu, oh itu adalah masjid. Itu tunjuk jami', Ustaz, kita punya masjid jami' itu masjid-masjid lah. masjid-masjid. Masjid-masjid lah, banyak lah. Banyak lah. Kerana jami' maksudnya apa? Tempat berkumpul. So boleh lah. Jami' tempat berkumpul. Ustaz, nak tanya satu soalan Ustaz. Saya Silakan. pasal penggunaan alif lam ni kan. Untuk let's say macam saya bagi contoh qalam. Kita kata al-qalam. Kalau banyak tambah waw nun, boleh kata al-qalamun. Boleh tak Ustaz? Okey, baik. Soalan yang baik. Okey, contoh kita ada qalamun satu. Kemudian kita masukkan alif lam pada mufrad dia jadi al-qalamu. Okey. So sekarang kita nak jadikan dia jamak, betul? Ya, betul. So jamak daripada qalamun tadi adalah aqlamun. Okey. Kalau nak letak alif lam boleh tak? Boleh. Jadilah bunyinya al-aqlamu. Okey, cuma Tak ada bezanya masalah, Ustaz, kalau ada alif lam tak boleh ada tanwin lah. Selalu tak boleh. Ah. So ini berbeza. Kalau tak ada alif lam boleh tanwin, ada alif lam dia tak boleh tanwin. Sama bila aqlamun pada jamak pun sama. Dia tak ada alif lam dia tanwin. Kalau ada alif lam dia tak boleh tanwin. Bila ada alif lam haram ada tanwin. Dan itu boleh berlaku pada semua jamak. Contoh tadi kita ada perkataan apa? Kita ada kat atas ni tadi. Okay, ni. Perkataan kutubun. Boleh tak dia jadi al-kutubu? Boleh. Boleh. Usulun. Boleh tak al-fusulu? Boleh. Rijalun ar-rijalu. Nisaun an-nisa'u. Kan? Boleh. Boleh tambahkan alif lam tu. Okey. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Untuk yang ini pun kita abaikan. Ini pun kita abaikan. Sebab apa? Sebab buku ni macam buku lain jugalah. Ditulis targetnya adalah untuk orang belajar bahasa Arab. So bila sebut tentang bahasa Arab ni umum lah. Dia belajar untuk dia nak bercakap, dia belajar untuk dia nak menulis. So dia kena belajar cara nak konstruk ayat. Kan? So bila belajar cara konstruk ayat, dia adalah maklumat yang dia kena ambil tahulah. Sebab dia nak konstruk sendiri ayat tu. Tapi kalau orang belajar bahasa Arab dengan tujuan untuk nak faham Quran, kan? Maka ada bahagian yang dia tak kita tak tahu sangat pun tak apa. Sebab apa? Ini zat dan sifat ke apa? Okey. Itu saya nak bawa tu. Okay, sebab Quran dah siap tulis dah. Ayat dia dah siap tertulis. Kita tinggal nak letakkan kategori dia apa je. Okey, baik. Kat sini yang dia nak terangkan ialah apabila perkataan yang berbentuk jamak itu adalah selain manusia. Di sini adalah kutubun. Kutubun dia bukan manusia. Okey. Maka dia dianggap sebagai mufrad muannas. Okey. Apa yang dianggap sebagai mufrad muannas itu? Dia dianggap sebagai mufrad satu je. Pertama satu, yang kedua muannas dan bentuk feminin apabila ada perkataan yang merujuk kepada dia. Hazihi tu. Contoh hazihi. Hazihi nak rujuk kepada apa? Kepada kitab-kitab ini. Kan? So dia digunakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk mufrad. Hazihi pertama dalam bentuk muannas lah, feminin. Hazihi. Kalau untuk muzakkar bunyinya apa? Haza. Okey. Haza. Kemudian digunakan dalam bentuk mufrad. Kalau dalam bentuk jamak bunyinya apa? Bunyinya haulai. Haulai. Kan? Haulai bunyi dia. Haulai. Okay. So dia tak guna haulai, tak guna haza, dia guna hazihi. Walaupun ini maksudnya kitab-kitab banyak, kan? Dia tetap gunakan satu je. Dan dalam mufrad dalam bentuk muannas untuk nak rujuk pada benda tu. Nafi'ah. Kitab-kitab nafi'ah yang bermanfaat. Nafi'ah ni bentuknya apa? Pertama bentuknya muannas. Sebab dia ada tamarbutah. Yang kedua dia seorang je, satu je, nafi'ah.
Dia tak digunakan nafi'at, nafi'atun, tak. Walaupun kitab tu banyak, patutnya nafi'at lah, banyaklah manfaat dia. Sesuai lah. So kalau sini plural, sepatutnya yang merujuk kepada kitab tu pun plural juga lah. Barulah dia match. Tapi tak. Kalau dia adalah jamak selain manusia, maka apa-apa yang nak merujuk kepada perkataan tu, dia adalah dalam bentuk mufrad dan dia adalah muannas. Begitu. So ini yang dia nak bagi tahu kat sini. Dan itu yang saya sebutkan tadi, untuk kita yang nak faham Quran, dia tak perlulah, sebab kalau tak kita memang kena tahulah benda ni nak buat ayat. Kan? Kita nak buat ayat, kita kena tahu nak guna perkataan yang sesuai merujuk kepada perkataan tersebut. So kalau kita guna haulai, dia jadi salah. Kutubun nafi'atun, dia jadi salah. Silakan. Maksudnya Ustaz, kalau benda Allah tu dah jamak, so dia punya pasangan dia tu mesti kena mufrad Betul. Macam ayat sajadah tu ke Ustaz, fi sittati ayyamin tu. Okey. Kalau dia adalah, pertama dia kena jamak yang taksir, yang selain manusia. Sitati dia tak masuk. Sitah tu huruf apa? Bilangan 6. Bilangan. Ayam itu yang jamak. Ayam itu yang jamaknya. So kalau kata ayam itu ayam. Kan? Yaumun. Okay. So kalau kita nak gunakan, kita guna haza ke, hazihi ke, haulai. Kita akan guna ayam. Kita akan guna hazihi. Kan? Hazihi. Sebab dia adalah muannas dan satu je. Hazihi ayam, hari ini. Kalau hari-hari itu, kita akan guna tilka. Kita tak guna zalika. Kerana zalika adalah untuk muzakkar, untuk laki. Untuk maskulin. Tilka adalah untuk feminin. Sebab tu dalam Quran Allah sebutkan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah dia hari-hari. Allah gunakan perkataan tilka, satu je, mufrad muannas. Okay, ayam ini adalah jamak, dan apa pun yang nak rujuk untuk kepada ayam hari-hari ini, dia mesti digunakan dalam bentuk mufrad muannas. Kalau nak guna domer, dia akan guna domer ha. Dia akan kena guna domer hiya. Satu muannas. Okey. Baik. Sebahagian ni tak payah. Kita baca je kan. Tadi pun saya tak nak kongsikan pun, sebab dia akan hanya buat kita tambah pening je. Sebab dia tak perlu lagi di awal ini. Okay. Ustaz, hazi ni dia untuk kutubun kan? Betul. Hazi ni dia untuk kutubun. Tapi kalau kita tengok hazi ni, dia punya sifat dia tu feminin. Dia satu. Dia dekat. Tapi dia mewakili kitab yang banyak-banyak ni. Ikutkan tak kenalah kan? Ikutkan tak kenalah. So itu yang dia nak sampaikan kat sini. Dalam bahasa Arab, kalau untuk jamak selain daripada manusia, kan, buku-buku, kelas-kelas, pen, kan. So itu semua jamak yang plural selain daripada manusia, maka dia digandingkan dengan mufrad muannas. Dia tak tepat kalau digandingkan dengan jamak juga. Dia tak tepat penggunaan dia. Itu yang dia nak sampaikan di sini. Okey. Okay. So ini bahagian ni tak payah fikir pun. Biar je. Okay. Tiada tanda-tanda tertentu untuk mengenali kata jamak taksir. Bahkan perlu dirujuk kepada kamu. So untuk jamak taksir, dia tak ada tanda-tanda tertentu seperti kita dah sebutkan tadi. So nak tahu dia macam mana, tengoklah kamus. Kamus yang akan bagi tahu kita. Kita memang tak boleh nak reka sendiri je, tak boleh. Memang kamus yang akan bagi tahu kita. Okay. Baik. Kita boleh pakai indikator yang tak ada ya nun, tak ada waw, tak ada lagi apa tu tadi.
alif ta. Tu semua jamak taksir. Betul. Mana yang tak ada waw nun, ya nun, alif ta, baki itu adalah jamak taksir. Taksir. Hmm. Tapi tadi tu Ustaz ubah-ubah dia. Yang mana saya ubah dia? Boleh ubah jadikan dia apa tu? Perkataan apa? Jamak lain. Perkataan mana yang saya ubah? Yang tadi tu, tu yang kafirun. ada ajar tanya tadi. Aklam tu ke? Saya tak ubah dia. Saya letak dia jamak taksir. Oh, dia still jamak taksir. Dia still Tak jamak boleh taksir. jadikan dia. Tak boleh. Kalau kata tiba-tiba saya letak akla muna. Salah. Kan? Sasa salah. Dia salah. Ataupun qalamuna, kitabuna, salah. Salah. So dia tak boleh diletakkan dalam bentuk jamak muzakkar salim ataupun muannas. Okey. Baik, kita buat sikit latihan. Kategorikan kata jamak mengikut jenis-jenisnya. Okey. Baik. Kita ada 2, 4, 6, 8, 9 perkataan. Okey. Kita ambil masa sekejap boleh? 1 minit. Kita kategorikan perkataan ni jamak muzakkar ke, muannas ke ataupun jamak taksir. So kita carilah tanda mana yang ada dulu, kemudian yang tak ada tanda, itulah dia jamak taksir. Boleh? 1 minit boleh? InsyaAllah kita try buat dulu. Kan kita buat sama insyaAllah. Ustaz, latihan ni tak ada answer script Tak ada apa? Answer script Tak ada. kat belakang. Tak ada. Kalau buku saya tak ada, buku lain ada ke? Saya tak tahu lah kalau buku yang baru ada. Tak ada. Tak ada. Apa dah? Macam mana lah muka baru ni skema jawapan. Okay, baik. Jom. Kita ambil perkataan apa dulu? Kita ambil yang ada tanda lah. Okay. Perkataan pertama, abwabun. Ada tak waw nun, ya nun, alif ta? Ya. Tak ada. So bila tak ada, kategorinya ialah Jamak taksir. jamak taksir. Baik. Tilmizatun, kategorinya silakan. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Macam mana tahu dia jamak muannas salim? Ada tambahan alif ta. Ada tambahan alif ta. Kalau kata dia seorang je, macam mana bunyi dia? Tilmizah. So alif ta tu tukar jadi ta marbuta. Tilmizah. Baik. Mu'minuna kategorinya Jamak muzakkar salim. jamak muzakkar salim. Tandanya Waw nun tambahan waw nun. waw nun balik atas. Perkataan. Baik. Kalau kata seorang je, mufrad je, macam mana bunyi dia? Mukmin. Mukmin. Okey. Satu lagi, bunyinya boleh jadi bunyi macam mana? Mu'minina. Mu'mina. Ayyamun. Kategori Jamak taksir. dia adalah jamak taksir. Macam mana tahu jamak taksir? Dia tak ada tanda waw. Tak ada tanda muzakkar jamak muannas. Tak ada tanda muzakkar dan juga muannas. Senang. Baik. Lughatun. Kategori Jamak muannas. Alif muannas. jamak muannas salim. Macam mana tahu? Alif Alif ta.
Alif ta. Baik. Kalau kata dia satu je, apa macam mana bunyi dia? Lurah. Lughatun. Lughatun. Bunyinya lughatun. Lughah. Baik. Jamaknya adalah lughatun. Dah jadi macam dah jadi bahasa Melayu kan? Lurah. Luruh bahasa Lughah bahasa. Dia dah jadi bahasa kan, bahasa Melayu kan? Loghat. Oh. Okay. Bahasa. Fallahuna kategorinya. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Tanda Waw. waw nun baris atas. Kalau dia seorang je, Falah. bunyinya falah atau fallah. Baik. Buyutun kategori. Jamak taksir. Taksir. Baik, macam mana tahu? Tak ada tanda. Tak ada tanda alif ta, tak ada waw nun, tak ada ya nun. Baik. La ibuna kategori. La ibuna waw nun. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Tanda dia Waw. Waw ni baris atas. waw nun beratas perkataan. Kalau seorang La. Ibun. la ilaha illallah. Laibun. Laibun. Okay. Kalau kata satu lagi, bunyinya macam mana? Selain betul laibuna. Laibina. Laibina. Baik. Kalau kata dia dua, macam mana bunyi dia? Ibaini dan juga laibani. Laibani dan juga laibaini. Masya-Allah. Majallatun kategori Jamak muannas salim. jamak muannas salim. Tanda alif ta. Kalau satu je bunyinya Majallah. majallah bunyi dia. Kita punya bahasa, kita sebut majalah. Kan? So majallah. Arab sebut majallah. Kita sebut majalah. Magazine. Tak best Ustaz, buku baru Ustaz. Kenapa? Kat belakang tu ada jawapan, tengok. Oh iya ke? Mana ada? Ada buku baru, ada. Surat berapa? Muka surat berapa? 127. Cuba tengok 127. Ada. Pelajaran. 125 jawapan dia. 127. Kau tak best lah. Ada jawapan. Tak payah tengok plaster lah. Jangan bagi tahu. Staple kan dia. Kena suruh anak datang gunting. Kalau dulu kita gunting anak punya buku jawapan kan, sekarang anak gunting buku jawapan kat buku. Baik. Berikan kata mufrad bagi setiap kata jamak berikut. Baik. Kita try buat tadi. Musyarikuna. Okay. Pertama dia adalah apa? Jamak apa? Jamak muzakkar salim. Baik. Tanda dia apa? Waw nun atas. Waw nun atas. Kenapa kita duk ulang, saya duk tanya je. Nak bagi ingat kuat sikit. So kita ulang lah malam ni kan. Waw nun baris atas. Akhir perkataan. Baik. Kalau dia mufrad satu je, macam mana bunyi dia? Musyarikun. Buang je waw nun tu. Musyarikun. Okay. Mustami'atun. Pertama, apakah kategori mustami'atun? Muannas salim. Jamak muannas salim. Tanda dia? Alif ta. Dia alif ta di hujung. Okay, baik. Kalau dia seorang, macam ni bunyinya? Mustami'ah. Mustami'atun. Baik. Musyahiduna kategorinya jamak apa? Muzakkar salim. Tanda dia? Waw nun Waw nun baris atas.
Lengkap. Waw nun baris atas. Nak lagi lengkap, waw nun baris atas akhir perkataan. Itu lengkap. Baik, kalau dia seorang macam ni bunyi dia? Syahidun. Mujahidun. Syahidun Ustaz. Musyahidun. Muallimuna. Terus dia punya mufrad dia? Muallimun. Baik. Kalimatun. Mufradnya? Kalimah. Kalimah. Darisuna. Mufradnya? Darisun. Baik. Darisun. Boleh sebut daris pun boleh Ustaz. Daris boleh. Nak sebut baris ujung tu boleh. Kita nak nak sukunkan dia pun boleh. Kalau nak bunyi Arab sukunkanlah daris. Bunyilah macam Arab sikit kan. Kalau darisun tu dia bunyi macam Malaysia sikit lah. Okey. Wilayatun. Baik, tanda dulu. Ya, tu muannas. Alif ta. Baik, dia adalah jamak apa? Muannas salim. Baik, kalau dia satu bunyinya wilayah. Bahasa Melayu wilayatun. Bai'una. Tanda. Jamak muzakkar salim. Waw nun baris atas. Baik. Dia adalah jamak muzakkar salim. Kalau satu namanya Bai'un. Baik. Amilatun. Tanda Muannas salim. jamak muannas salim. Kalau satu Amilah. Kalau nak berikan letaklah amilatun. Senang, semua letak bagi depan je kan. Safahatun. Mufradnya Ustaz, Amilah tu ustazah Amilah. Amilah apa boleh dengan makna amil. Amil untuk perempuan. Yang kedua, dimasukkan juga dengan orang yang beramal. Macam itu guna wa amilus solihat tu. Kan? Amil maksud juga adalah orang yang beramal. Lepas tu dalam Quran Allah sebutkan apa tu? Dalam surah yang ke-88. Amilatun. Surah ke-88 surah Ghasyiyah kan. Wujuh yauma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Amilah maksudnya dia beramal. Dia bekerja. Amilah. Yang beramal. Yang beramal, betul. Okey. Safahatun tadi bunyi mufradnya apa? Safahah. Safahah. Baik. Yang ketiga, binakan jamak taksir bagi setiap perkataan berikut daripada huruf-huruf dalam kurungan. Okey. Cabar sikit ni. Ini pada surah berapa ni? Berapa belah ni? 17. Lain ni rupanya. Ni 18. Ustaz 18. Warna Ustaz tu je lain. Kita ni cantik lagi. Tak, sebab dia punya ada kotak mufrad, dia ada kotak jamak taksir, dia ada kotak. Buku baru tak ada kotak, direct je buku baru. Oh ya. Buku baru dia belikanlah Ustaz kitab baru. Orang 5 order kan. Standard susah mengajar. Yang cari, kita tengok Pengamen dia kotak-kotak ni. Bagi alamat. Terlupa nak pergi beli dah. Kotak 2 je kat situ. Kita 3 kotak kita. Betul. Kita jamak taksir. Kita punya ada kotak 3. Jamak taksir, huruf-huruf dengan mufrad dia. Okey. Kita ada 3 kolom. Tak adalah sama-sama macam tu. Kita ada arrow, ada panel Nanti arrow message dekat grup, tulis Ustaz jangan lupa beli buku baru.
Nanti saya Tak bagi alamat je dalam grup. saya tak buka mesej tu, nanti saya pergi beli. Saya beli. Beli alamat Shopee Kesian hantar saya nanti. buku lama. Dia orang pakai bukan. Tak, Ustaz mesej saja alamat Ustaz je. Okey, baik. Okay, so ini latihan ini adalah nak jadikan perkataan daripada mufrad jadi jamak taksir. Okay. So ini perkataan umumnya memang kita apa tu? Kalau kita tahu okeylah kalau vocabulary tadi. Kalau tak memang kita akan rujuk kepada kamus dia punya perkataan dia. Ini rujuk jawapan belakang. Ini Janganlah tengok selain dulu. daripada itu rujuklah pada jamak. Jangan tengok dulu. Bacalah atas tu dulu. Baik. Kawin Okey. jumuk taksir likulli ma ya'ti minal hurufil lati bainal qausin. Kan dah terjemah tu Kak Noh. Dia baca terjemah dia, tak baca bahasa Arab dia besok tak tahu. Betul. Okey, baik. Kahwin tu Ini kita buat sama-sama lah sebab sah. ini sebenarnya untuk kalau kita nak belajar bahasa Arab untuk nak bercakap dan sebagainya lah kan. So kita akan gunalah bahagian yang ini sebagai vocab kita kan. So, kita buat sama. Baik, kita ada perkataan nafizah. Nafizah maksudnya apa? Tingkap. Okey. So kalau dia jamak satu nafizah. Kalau dua nafizatani ataupun nafizataini, dua tingkap. Jadi kalau banyak tingkap, macam mana bunyinya? Nufu. Nafizun. Kita ada nun. Alifta lah. Nafizat. Dia guna perkataan yang ada kat sini. Alifta, tambah alifta. Dia jamak taksir. Dia jamak tafsir. Ini jamak taksir. No kan? No Ustaz. No. No apa? Nawafizu. So ini memang okey. Ini kalau ada kita guna kamus lah. Kita kena tengok jawapan belakang kan. Bahagian ini memang untuk kita punya ekstra je lah, ekstra. So jamaknya adalah nun, kemudian waw, alif, fa dan juga zal. Tak boleh Ustaz. So bunyinya adalah nawafizu. Tak boleh lah Ustaz. Kita kena gunakan semua huruf dalam kandungan ni ke Ustaz? Betul. Ya, tapi tak tahu guna. Betul ni nun, waw, alif, fa, zal. Selit kan dekat mana? Itulah begitulah. Tapi baris pun tak tahu Ustaz. Ya, betul. Nawafiza. So itu bahagian ni kata kita buat, kalau tak pun tak apa je sebab ini bahagian ekstra. Ini siapa yang tahu, siapa yang tak tahu memang tak tahulah. Kita kena buka kamus kan. Dan tahu Ustaz. Dan sebab itulah mudah tak belajar bahasa Arab kalau kita khususkan untuk Quran. Lagi mudah ke lagi senang? Lagi mudah ke lagi susah? Lagi mudah. Sebab apa? Sebab perkataan tu dah siap. Bagi Ustaz mudah, Ustaz bagi saya, ya Allah. Tak, maksud saya yang kita belajar sekarang ni, yang di skrin ini adalah bahasa Arab untuk kita belajar nak bercakap, kita belajar nak menulis, kan, kita belajar untuk nak baca kitab yang tak ada baris. So inilah yang akan kita lalu. So sebab tu dia akan lalu kekecewaan nanti demi kekecewaan. Sebab apa? Tak tahu, kemudian tak tahu, kemudian tak tahu kan. So akhirnya kita rasa susah dan kita syahidlah, malah nak teruskan. Tapi bila kita khususkan pembelajaran kita untuk Quran, so kita tak perlu lalu semua ni. Kita tak perlu nak membina perkataan tu sendiri, tak perlu. Kerana perkataan tu semua dah siap. Dia tak bagi kita clue pun macam mana nak bina perkataan yang ni. Ni masalah lah ni. Iyalah. Meraba dalam gelap bukan meraba dalam gelap. Sebab itu bila Allah kata walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, tu Allah dah mudahkan Quran ini untuk kita ambil peringatan. So semua berkaitan dengan Quran adalah mudah. So nak belajar bahasa Arab yang khusus untuk Quran pun dia jauh lebih mudah daripada kita nak belajar bahasa Arab untuk nak bersembang ataupun nak menulis dan sebagainya. So ini salah satu contoh dia lah. Kan? Kita akan kena lalulah benda ni. Kita nak kena bina pula dia punya jamak taksir dia. Kenapa dia buat latihan ni?
baguslah untuk orang yang nak bercakap ataupun menulis, dia memang kena tahulah bentuk-bentuk perkataan jamak taksir ni, dia kena ingat. Sebab nanti bila nak guna, perkataan tu dah ada. Kan? Tetapi untuk orang yang nak faham Quran, perkataan tu dah siap dah dalam Quran. Kita tak perlu nak buat apa pun, kita cuma nak cari tanda ini jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, ataupun ni adalah jamak taksir. Simple je. Perkataan tu kita tak payah fikir. Quran dah letak dah sesiap perkataan tersebut. Kan? So, kita belajar bahasa Arab untuk nak faham Quran, dia jauh lebih mudah. Walaupun waktu kita masuk kelas dulu kan, kita rasa susahnya. Kan? Tapi sebenarnya itu jauh lebih mudah daripada kita belajar bahasa Arab yang tak difokuskan untuk Al-Quran. Okay. So, bahagian ini kita skip dulu. Kita skip. Ustaz. Kita tengok ayat Quran je lah Ustaz. Kita kat situ je. Awal-awal dah give up dah ni. Ustaz, yang Syahid ini dia lagi. yang ini guna pola-pola tu ke Ustaz? Ini pula jamak. Pola-pola tu ikut PL dia tu. Wazan. Ini kalau kata apa yang kita dah belajar dulu, ini bukan masuk dalam pola tu lah. Pola untuk fi'il. Tapi kita ada bincang dulu tentang bentuk-bentuk jamak yang ada dalam Al-Quran. Contoh perkataan miftah ni ada jamaknya dalam Quran. Jamak dia mafatih. Mim, fa, alif, ta, ya, ha. Miftah satu, mafatih banyak, kunci-kunci. Kan Allah sebut dalam ayat terakhir surah Luqman. Wa indahu mafatihul ghaibi. Kan? La ya'lamuha illahu. So adalah yang digunakan dalam Quran dan ada yang tak ada. Tu surah tu. Okey. So ada sufun, tak ada auqat. Torikun. Torik ada, turuk saya tak pasti. So tak apa, bahagian ni skip je. Ini memang kena tengok kamus. Ini kita tengok kamus. Tengok kamus kita akan tahulah perkataan tersebut. Ya, kena buka kamus. Dia memang kena buka kamus. Dan memang kalau nak belajar bahasa, memang kena bersahabat dengan kamus lah. Kan? Siapa yang nak belajar cakap Arab, nak boleh cakap Arab, nak membaca, memang kena bersahabat. Baca kamus. Baca kamus. Memang itulah. Kan? Persediaan pelajar-pelajar, kan, pelajar Cina, pelajar Jepun, Korea kan, dia nak pergi belajar bahasa Arab, sampai je negara Arab tu kamus dia dah siap hafal lah. So sampai je negara Arab, dia tinggal nak belajar membina ayat sahaja. Perkataan tu semua dah ada dalam kepala dia. Okay. Baik, so pelajaran yang keempat ini dia bincangkan tentang jenis jamak, iaitu jamak muzakkar salim, muannas salim dan juga jamak taksir. Bentuk jamak ini semuanya ada dalam Al-Quran juga. Kan kita gunakan. Kita ada muttaquna, muttaqina, muslimuna, muslimina. Kita juga ada bentuk jamak muannas salim, mu'minatun, muslimatun, kan, taibatun. Itu bentuk kalau tengok dalam Al-Quran yang kalau berdiri lah, yang ada kita jumpa ada ayat ke-17 kan, surah Ali Imran. Kita ada as-sabirina, ya nun baris atas. So ini adalah jamak apa? Muzakkar salim. Dan as-sadiqina, ya nun baris atas. Wal qanitina, wal munfiqina, wal mustaghfirina bil ashar. So ini bentuk-bentuk jamak muzakkar salim. Kalau bentuk jamak muannas salim yang berdiri yang ada digunakan dalam Al-Quran, antaranya pada surah yang ke-60 surah An-Nisa ada banyak. Pada Itu nampak. Yang tadi nampak. Ini surah At-Talaq. Hilang dah ayat tu. Bila cari dia hilang. Wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat. Saya cari Sayyibat. Okey, At-Tahrim. Surah yang ke-66.
pada ayat yang ayat yang ke-5. Oh, tak perasan tadi. Okay. Banyak tu Ayat yang ke-5 surah Tahrim. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkar. So ini semua adalah bentuk jamak muannas muannas salim. Abkaron ini bentuk jamak taksir. Abkaron dia adalah jamak taksir. So itu bentuk jamak yang digunakan dalam bahasa Arab dan Quran menggunakan perkara yang sama. So tanda untuk jamak muzakkar salim apa? Nun di atas akhirnya. atas di hujung perkataan. Baik, waw nun baris atas akhir perkataan dan juga ya nun baris atas akhir perkataan. Yang kedua kita ada jamak muannas salim, tandanya Alif ta. alif ta di akhir perkataan. Ta tu baris atas ke bawah ke depan? Mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh, tak kisah. Baik, yang ketiga jamak taksir. Apakah tanda dia? Tak ada tanda. Dia tak ada tanda khusus dia. Yang dua tanda yang khusus. Tak ada tanda yang khusus. Dia terpulanglah bentuknya nak jadi macam mana. Kita nak tahu macam mana, kita tengok pada kamus atau dalam Quran kita boleh tengok pada terjemahan. So terjemahan akan bantu bagi tahu adakah dia jamak ataupun mufrad. Wallahu taala a'lam. Saya buka dulu soalan. Silakan di akhir ni. Ada Ustaz. Peras. Tak boleh nak buat jamak taksir. Tengok jawapan belakang. Kan. Even jamak taksir tu pun, kalau kata perkataan yang kita tak biasa dengar, kan, orang yang tahu bahasa Arab sikit-sikit pun, kalau dia tak biasa dengar, dia pun takkan tahu. Kan. Dia memang dengan kita punya pembacaan dan kita ingat, itu je. Kan. Contoh kalau kata sekarang ni lah, sebut dekat saya, perkataan yang berbentuk jamak, yang digunakan dalam spare part kereta. Saya tak boleh nak cam sebab saya tak tahu pasal spare part kereta punya nama dalam bahasa Arab. So kalau disebutkan jamak taksir dia, saya pun tak tahu. Sebab saya bukan bahagian tu. Bahagian kita lah kan, baca kitab berkaitan agama lah. So dia cerita tu spare part kereta, dia letakkan jamak taksir. Saya pun tak tahu. Ataupun dia bagi satu perkataan, dia bagi spana, dia suruh jadikan dia jamak taksir. Saya pun tak tahu. Sebab memang tak guna. Saya tak gunakan perkataan tu. Spulur. So jangan kecewa. Kan kalau kita tak tahu, memang kita tak guna. Dia nak convert tu daripada mufrad ke jamak taksir tu. Mufrad aja tu. Baik. Itu berkongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bersama. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan bersama meluangkan masa pada malam ini. Mudah-mudahan Allah nilai sebagai amal yang soleh. Insya-Allah sekali lagi kita nak balik kepada niat asal kita belajar bahasa Arab untuk nak faham Quran. So walaupun kita menggunakan buku ini, nanti insya-Allah mana yang tak perlu untuk kita tahu dulu, kita skip dulu. Yang mungkin juga nanti insya-Allah kita akan ambil baliklah nota-nota kita yang kita dah belajar dulu dalam modul yang awal dululah kan, yang saya pernah kongsikan sebelum itu. Yang kerana itu memang direka untuk Quran, khusus untuk Al-Quran sahaja, bukan untuk nak bersembang, untuk nak menulis ke dan sebagainya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.